Baik. Hukum yang bersangkut paut dengan semayang. Sebelum masuk cerita bab semayang, maka cerita tentang taharah dulu. Kerana sabda Nabi SAW, at-taharatu miftahu salah. Taharah itu anak kunci semayang. Tidak ada semayang tanpa taharah. Mana-mana kitab fiqh lah biasanya disebut taharah lah. Atau orang kitab dia mula-mula ibadat dulu. Lepas tu baru muamalah, munakahat, jinayat, ibadat dulu. Jadi hubungan hamba dengan Tuhan. Jadi nak beribadat dia ada syarat dia. Di antara syaratnya iaitulah bersuci. Bersuci ni umum. Adakala bersuci itu maksudnya ambil wuduk. Adakala makna bersuci itu mandi junub. Adakala bersuci itu makna menyucikan pakaian dan tempat. Maka kalau hadas, dua perkara saja. Hadas besar, hadas kecil. Hadas besar mandi lah. Hadas kecil ambil wuduk. Maka syarat nak bersuci antaranya iaitulah dengan air yang suci lagi menyucikan. Tahirun wa mutahhirun. Air itu suci lagi menyucikan. Maknanya orang kafir dia guna air kok, dia basuh. Tetapi orang kafir cuci, tidak suci. Orang kafir basuh kat baju, cuci. Kalau kita dah ikut syariat Islam, basuh kok. Mana orang jahil basuh baju? Nak dak ngaji basuh baju. Dia cuci kok. Tu dipanggil cuci, bukan suci. Cuci lain. Suci ni mengikut hukum syarak. Cuci ikut pandangan manusia. Pandangan manusia tengok putih bersih dah, memacam-macam sinarnya. Tu cuci tu. Faham? Tapi tak ikut syarak. Di antaranya hak syarak perintah air tahir wa mutahhir. Air yang suci menyucikan. Apa dia panggil suci air tu? Dia dua sifat. Pertama suci, yang kedua menyucikan. Suci ni makna air itu tiada najis. Itu suci. Menyucikan pula makna boleh kita buat bersuci. Jadi ada air yang tahir ghairu mutahhir. Suci tapi tak boleh buat menyuci. Contoh air sirat. Air sirat suci tak? Suci lah, tak ada najis. Nampak? Benda yang tak ada najis dia air itu suci. Air sirat suci. Tapi boleh tak buat bersuci? Tak boleh. Itu beza dia. Air yang kita ambil wuduk mandi ni suci, air telaga, air pahit, dan juga menyucikan. Boleh buat bersuci. Makna boleh buat bersuci, air ni suci, boleh buat ambil wuduk, boleh buat mandi junub, boleh buat basuh najis. Itu makna menyucikan. Biasalah kitab fiqh dia kata air mutlak. Sama je, nama yang lain, sebutan lain, hak tulis. Air yang suci lagi menyucikan. Mana air mutlak? Dah apa pergi panggil air mutlak pula? Panggil mutlak sebab mutlak ni bahasa Arab. Bahasa Melayu makna yang terlepas. Mana tak ada kait lah. Air semata-mata air. Air semata-mata air. Sebab dia tidak ikut, dia tidak kekal nama dia. Itu panggil mutlak. Kalau air lain dia kekal nama. Air yang kita nak buat bersuci tak kekal nama. Dia ikut tempat dia menupang. Air. Kalau hidup dalam yang pahit, kita panggil air pahit. Itu panggil air mutlak. Dia duduk dalam telaga, panggil air telaga. Bola botol jadi air botol. Dia tak ada nama tertentu, dia ikut tempat. Kalau gitu dah boleh buat bersuci. Boleh buat bersuci. Yang kekal nama dia tu orang panggil tak boleh buat bersuci. Macam air kopi duduk dalam air telaga, ada orang panggil air telaga. Orang panggil air kopi. Air kopi duduk dalam pahit, air kopi kau. Faham tak? Dah duduk dalam motor, air kopi. Faham? Duduk dalam tasik, air kopi. Turun daripada langit, air kopi. Air kopi. Jadi nak mudah faham, air bersih lah. Rukun-rukun mengambil air semayang.
Segala rukun wudu itu 6 perkara. Pertamanya niat, seperti sengaja ku mengambil air semayang kerana sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu bin niyat. Artinya hanya senyesah segala amal itu dengan niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh 2 tangan serta 2 siku. Yang keempat, menyapu setengah kepala. Kelimanya, membasuh kaki serta segala buku lali. Keduanya, kedua buku lali, kerana firman Allah Ta'ala, idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Apabila berkehendak kamu, kata Allah, akan berdiri kepada semayang, maka basuh oleh kamu akan muka kamu dan tangan kamu serta segala siku, dan sapu oleh kamu akan kepala kamu dan akan segala kaki-kaki kamu hingga 2 buku lali. Yang keenam, tertib, kerana sabda Nabi SAW, ibda'u bima bada'allahu bihi. Artinya, dulukan oleh kamu akan barang yang dulu akan dibarang oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Menceritakan dia hadis ini oleh An-Nasai dan Daruqutni. Rukun mengambil air semayang, rukun wuduk dipanggil, atau fardu wuduk. Maknanya dalam air semayang, nak ambil semayang kena ada benda ni. Kalau kita tak buat, tak sah air semayang kita. Dia panggil rukun dia. Rukun wuduk atau fardu wuduk. Fardu semayang lain. Rukun semayang lain. Rukun wuduk. Ada berapa? Ada 6. Yang pertama niat, basuh muka. Yang ketiga basuh tangan. Yang keempat sapu kepala. Kelima basuh kaki. Yang keenam tertib. Itu saja. Maknanya qada tak wajib, bukan rukun. Itu sunat sahaja. Tak sebut situ. Yang mesti ada dalam wuduk 6 saja. Niat, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki dan tertib. Jadi qada tak wajib, masuk air dalam hidung tak wajib, sapu telinga tak wajib, baca doa tak wajib, bismillah tak wajib, ngadap kiblat tak wajib. Jadi kita buat hak 6 ni sudah memadai. Cuma kalau kita buat pula hak sunat, boleh untung lah, boleh pahala. Kalau berniaga cari untung sikit, takkan balik order tembak dah. Jadi kalau masa speed dah, maka memada kita buat yang wajib sahaja. Umpama lewat dah, nak habis garis waktu, kita baru nak sapa, nak ambil wudu, maka ambil hak rukun sahaja. Takut waktu itu habis. Baik. Daripada 6 rukun wudu ini, 4 daripada Quran, iaitu firman Allah Ta'ala, farsilu wujuhakum, basuh muka kamu. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, 2-nya basuh tangan sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, sapu kepala, 3. Dan yang keempat, wa arjulakum ilal ka'bain, basuhkan kedua kaki sampai ke buku lali pun kena basuh juga. Jadi 4 ni daripada Quran. Dah 2 lagi iaitu niat daripada hadis, dan tertib juga di dalam hadis. Jadi Islam ni Quran dan hadis. Bila tak sebut dalam Quran dan hadis, baru kita lihat kepada ijma' dan qiyas. Maka lengkaplah hukum Islam. Lepas tu di masjid-masjid kita letak Quran, hadis, ijma', qiyas. Quran, hadis, ijma', qiyas. Mula-mula sekali Quran. Lepas tu dalam kitab-kitab ulama, umpamanya kitab-kitab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bila satu-satu nas dia mari dalil ayat Quran tu, hadis ke dia. Nampak? Kerana Quran yang paling tinggi martabatnya. Kemudian awak mari hadis, tak ada hadis, perkataan ulama. Jadi ijma' dan qiyas itu perkataan ulama. Nampak? Jadi dah boleh ikut ke ulama? Boleh ikut. Golongan hak kata tak boleh ikut mazhab, itu sesat. Itu nak menyesatkan orang. Dia suruh kita ikut Quran dengan hadis saja, ulama tak boleh ikut. Bila ulama tak boleh ikut, dah punah jahanam itu. Nak ngaji pun alik betul tak pandai. Dah mu tahu dana alik datang bunyi dah tanya ulama. Dah ikut ulama, kena tanya Nabi. Dia nak tanya Nabi mana, aku tak dang Nabi. Faham? Dah nak kata gua ni, dah ikut anda, alik dapat U tak apa, alik dapat A pun boleh, alik dapat I boleh. Punah jahanam agama. Jadi kalau ada dengar suara-suara dak boleh ikut ulama, apa kita pergi ikut ulama? Ikut Rasulullah. Tu syaitan. Kalau ustaz iblis tu nak menyesat, sebab bukan kita fatwa, ni ulama fatwa. Tu iblis nak menyesatkan orang.
Nah, dia pak dah, sebab tu dia tepek dah situ. Dia buat banner di masjid-masjid kita, Quran, hadis, ijma', qiyas. Faham tu? Nah, hadis ini menterjemahkan Al-Quran itu sendiri. Nah, nak faham pula hadis, ulama'. Nah, baru kita jadi faham hadis. Nah, dia marah, apa yang mungkin baca usolli tak ada dalam hadis. Nah, dia main gitu. Oh, tak ada tak dia baca ada. Nah, dah yang mu makan pulut lepa ada dalam hadis, pulut lepa. Faham? Tak ada dah mu apa makan kedara apa lapang putung no. Dah, tak main tak ada gitu. Padang kita jangan jadi bodoh kan. Nah, dalam hadis tak sebut pun tai ayam najis. Hanya sebut tai kuta. Faham dalam hadis. Nah, tai kucing tak sebut. Cerita kucing ada, tai kucing tak sebut. Nah, dia kata tak boleh pakai ulama. Tak boleh pakai ulama, tai ayam tak najis. Dalam pakai Quran, dalam Quran ada sebut tai ayam. Dalam hadis tak ada lah. Dah waktu kan pakai boleh lah. Goreng tai ayam. Celup tepung. Nah, sungguh ni bukan nak gurau, cara berfikir. Nah, sebenarnya bila tak ada Quran, tak ada ulama, maka tak fahamlah Quran dan hadis. Nah,